Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, malam ni malam kisah seram subscriber, malam podcast. Tapi sebelum tu aku just nak remind pada korang yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. So guys, macam aku cakapkan tadi, malam ni malam kisah seram subscriber, malam podcast. Tapi sebelum tu jom kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Alright guys, welcome back. So guys, korang ingat tak dulu masa tu, aku rasa about few weeks back, I think about 3-4 weeks ago, kita ada satu caller yang nama Caca yang menceritakan tentang kisah seram dia. And hari ni kita bawa dia lagi sekali sebab there's a lot of request daripada korang untuk dia menceritakan part 2 kisah seram dia dengan kita. And right now, dia berada dengan kita dalam talian sekarang. Hello, Assalamualaikum. Hello, Waalaikumsalam. Hai Abang Hafiz. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Ca. So, kalau Ca perasan masa video yang kita upload dulu kan, kalau Ca baca komen kan, banyak tau orang minta part 2. Ca perasan tak? Pasal ada juga baca. Kan. So, a lot of people requesting untuk dengar cerita lagi daripada Ca. So, hari ni Ca, berapa banyak cerita yang Ca nak kongsikan dengan di segmen ni? Okay, malam ni insyaAllah saya akan ceritakan 4 story. Kalau ada masa mungkin 5 lah. Okay, alright. Tanpa buang masa jom kita dengarkan cerita Ca yang pertama. Okay, so cerita Caca yang pertama, Caca bawa semula masa Caca masa sekolah menengah kot rasanya. Okay, so sekolah menengah masa tu kita orang sekolah pagi. So sekolah pagi akan bangun awal lah kan. So before ni apa semua, sebelum azan subuh tu dah bangun. Tapi Caca dibangunkan sebab bunyi anjing macam menggonggong yang menyalak, menangis tu lah, bunyi macam tu. Dia ada banyak dekat, okay, sebelum tu rumah Caca dia macam rumah Caca sebelum nak naik bukit. So kat bukit tu tak adalah bukit tinggi, dia macam bukit pendek je lah. Macam boleh lah anjing nak melepak baring kat tengah tu kan. So macam dia bunyi masa tu memang sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Lepas tu Caca pun macam terbangun sebab tu. And then Caca pergi buka. Masa tu saya tak tengok masa lagi tau. Saya tak tengok jam pun lagi. Lepas tu saya pergi buka, macam saya pergi selak tirai tu. Saya tengok. Lepas tu macam duk tengok lah anjing tu duk mengongkong. Tapi kepala diorang semua menghadap belah kiri tau. Macam anjing tu dia duk menggonggong, tapi semua menghadap sebelah kiri. Lepas tu saya macam duk tengok je lah kan anjing tu kan. Lepas tu tuk azan subuh. Rupanya ada cing melompat ke arah kanan lah, ke macam ke arah bukanlah hutan tapi macam tempat kosong lah. Pocong melompat. Ui, tapi masa benda tu melompat macam nampak lah. Nampak dia melompat ke sebelah kanan. Masa tu yang Chan nampak dia seekor je lah. Seorang je. Dia satu orang je. Seram ni. Ini masa Cha sekolah menengah. Masa sekolah menengah dalam form 2 ke form 3 macam tu lah.
Kita orang sekolah pagi kan, Caca bangun awal. Tapi Caca terbangun awal sangat tu sebab bunyi anjing gonggong tu lah. Tengok Caca pun tengok lah, macam tengok je lah, macam tengok ada perompak ke apa kan. Lepas tu buka semak tirai tu, tengok anjing duk menggonggong, tapi kepala dia semua towards sebelah kiri. Sekali tengok macam duk perhatilah. Tak sampai 1 minit macam tu azan, betul-betul azan. Lepas tu ada benda tu melompat. Tapi masa benda tu melompat tu, dia just melompat daripada kiri ke kanan dan dia terus hilang macam tu je lah. Dia hilang macam tu je lah. Dia macam terus ke tempat yang macam hutan-hutan sikit lah macam tu. Ish, seram Tapi masa Cha nampak tu, apa yang Cha buat? Cha just terdiam terkaku je tu lah. Caca jenis macam akan terpaku tengok benda tu. Caca macam akan bukan kata macam mana, Caca tak tahu, tapi Caca akan tengok je benda tu. Macam Caca tak, macam tergamam. Dia macam tu lah, macam tergamam. Nasib baik benda tu macam tak pandang Cha ke apa kan. Seram tu kalau nampak macam tu kan. Masa tu Cha umur berapa lebih kurang masa tu? Apa dia? Masa tu Cha lebih kurang dalam umur berapa masa sekolah menengah? Form 2, Form 3 tu lah. Muda lagi masih muda lagi lah. Bahaya Alright Cha. So cerita yang sangat ringkas, sangat pendek, tapi dia punya impact tu sebab ialah kebanyakannya orang-orang yang kita tengok ni ya, kebanyakannya penonton-penonton di segmen ni semua takutkan dengan benda tu sebenarnya kan. Dia kalau macam Abang Chong ni ataupun Fatimah Rockers, ada orang lebih takut pada yang si pocong ni lah. Okay, alright Zah, jom kita dengarkan cerita Cha yang kedua. Okay, so cerita Caca yang kedua ni Caca bawa masa ayah Caca meninggal masa umur Caca hujung Form 3, nak masuk Form 4 lah. So ayah Caca ni, kita orang tak tinggal sama-sama tau. Bukan kata mak ayah bercerai, tak. Macam ayah kerja dekat tempat lain, ibu kat tempat lain. Okay. Sebab ibu atur bisnes dekat satu tempat ni lah. Okay, so kiranya ayah akan macam setiap hari Jumaat, Sabtu, Ahad baru dia balik. So masa tu ayah dia meninggal lah, apa semua dah kebumikan, dah settle apa semua. So kita orang kena pergi ambil lah barang dia dekat yang rumah satu lagi kan, untuk macam kosongkan rumah tu. So rumah ayah Caca ni rumah dia besar tau, macam memang 2 tingkat. Lepas tu rumah tu ayah Caca je yang seorang tinggal. So macam memang kosong lah. Most of the time kalau macam dia pergi outstation ke apa, rumah tu akan kosong. Lepas tu nak dijadikan cerita, ada satu hari ni masa yang ayah Caca dah meninggal ni. Okay, lepas tu dia kita orang duduk dekat ruang tamu kat bawah. Macam nak ready, nak get ready, nak pergi keluar makan lah. So okay, so my mum naik dulu. My mum, my second sister and my elder sister naik juga. My brother and then my aunt. Lepas tu baru Caca. So kira Caca paling last naik. So bila naik pergi bilik ayah Caca tu, kalau dia akan masuk ke sebelah kanan. So kalau ni dia bila naik tu, pintu dekat depan tu macam ada ruang tamu kecil. Lepas tu baru bilik kita orang lah. So bila semua dia naik, Caca naik lagi. Macam Caca baru macam slowly naik apa semua. Lepas tu Caca nampak macam Caca tertoleh sebelah kiri dalam bilik Caca tu. Caca nampak perempuan baju putih, rambut panjang, tengah duduk dekat bucu katil. Itu apa benda tu? Macam rasa kat pon kot. Aduh. So dia just duduk je kat situ. Dia just duduk dekat situ. Rambut dia memang panjang. Lepas tu kuku dia macam kuku dia pun panjang. Lepas tu rambut dia memang berselerak dekat lantai depan tu lah. So what happened after that? After that kita orang my aunt perasan lah macam saya cakap tadi, saya macam tergamam. Saya suka akan tergamam tau benda tu bila saya nampak benda tu. So my aunt tu macam dia toleh, saya masih macam tengok towards ke bilik tu.
Macam terkaku macam tu. Lepas tu dia terus tarik saya masuk bilik my dad lah. So after that kita orang macam saya pun tak cakap apa, kita orang get ready semua, keluar makan apa semua. Nak balik tu dekat kan malam tapi still ada diterangi cahaya bulan dan juga lampu area tu lah. So kiranya atas bumbung tu masih boleh nampak. Yang kakak Caca nampak benda lain tau. Yang Caca nampak benda lain. Yang kakak Caca nampak pula benda besar berbulu hitam. Okay, faham. And then yang Caca nampak pula benda yang sama duduk berjalan atas atap rumah ayah Caca duduk tu. So maknanya dia daripada dua vision yang berbeza lah. Maknanya daripada kakak nampak yang besar hitam berbulu ni, dan Caca pula nampak si Fatimah Rockers ni lah. Betul. Last tak tidur rumah abang, kita orang pergi tidur kat hotel. Of course lah, kalau jadi kat kita pun memang kita takkan tidur dah kat rumah kan. Nampak benda-benda macam ni kat rumah memang tak lah. Lagi-lagi pula kan orang yang baru meninggal apa semua kan. Seram kan. Jadi lepas pada yang kakak Caca nampak tu, dia ada cerita kat Caca tak masa tu? Dia cakap terus lah. Memang dalam kereta tu Caca diam tau. Caca tak cakap apa pun. Sampai dekat hotel tu baru Caca cakap. Caca nampak benda yang Caca nampak petang tu. Masa maghrib lah kot. Masa maghrib tu Caca nampak benda tu, baru Caca cerita dekat hotel tu. Yang kakak Caca dalam kereta tu, dia cakap ada benda hitam berbulu dalam atas atap tu. Macam tu lah. Lepas tu terus mak kata dia terus reverse kereta, keluar pergi hotel balik. Memang tak masuk langsung. Memang malam tu memang tak ada cerita banyak, terus pergi hotel lah. Okay, Cha, ini soalan yang luar daripada konteks. Cha sekarang ada pakai apa-apa benda yang berloceng tak? Berloceng? Sebab daripada tadi abang duk dengar macam bunyi loceng. Tapi tak sure sama dia pakai gelang ke apa. I'm not so sure because I'm hearing that sound. I'm hearing that sound. Kaki, tapi Caca punya gelang kaki tak ada loceng. Because I'm hearing that sound since just now. Dia bunyi krik. So I'm not so sure what was that actually. Okay. Okay, lupakan saja benda tu. Okay. Kan, lupakan saja. Okay, alright Cha, jom kita dengarkan cerita Caca yang ketiga. Alright, so rumah ayah Caca ni masa before dia ada pun, kita orang memang tak berani nak stay bilik sendiri tau. Biarpun kita orang ada bilik sendiri, kita orang akan stay masuk tidur dalam bilik my parents lah. Even dah besar pun akan masuk dalam bilik my parents tu. Lepas tu ada satu malam tu my dad tak ada, dia outstation, tapi the next day dia akan balik lah. So kiranya macam dia suruh my mum and me time tu pergi dulu dekat rumah tu lah. So bila pergi tu, malam tu nak tidur apa semua, tak ada apalah, memang tak ada apa-apa semua. Lepas tu tiba-tiba dah tidur, Caca dah tidur tau. Caca dengan mak Caca tidur sekatil. Lepas tu mak kejut. Dia macam yang goncang tu, yang macam Caca bangun macam tu. Lepas tu sekali Caca bangun, Caca tanya, Kenapa mak? Mama okey kah? Lepas tu terus dia cakap, jangan tidur selagi mama tak tidur. Caca ni pun yang macam, kenapa pula? Saya kata, okey, tak apa. Mama Lena dulu. Sekali, okey lah. Macam malam tu memang tak adalah. Caca ni pun berjaga je lah kan. Tak ada apa. The next day baru dia bagi tahu dia ada, dia time tu dia datang bulan. So, benda yang kepala, orang panggil balan-balan Okay. Dekat kaki dia, dekat hujung kaki dia duk terbang terapung macam tu. Ui. Tapi dia apa, mak Caca masa tu ada describe dia macam mana rupa dia? Caca tak tanya sebab Caca boleh nampak, tapi Caca tak kisah nak nampak benda lain, tapi Caca tak nak tahu muka yang tu macam mana. So Caca tak tanya. Dia just kata, memang dia kata benda tu duk terapung dekat hujung kaki dia malam tu. Tu yang dia tak bagi Caca tidur tu, dia suruh dia temankan dia tidur dulu. Itulah pasal abang. Cuba bayangkan kalau Caca yang nampak malam tu, takkan dah lah kita orang dua je dalam rumah tu. Kan? Itulah.
Tapi tak apalah sebab dia mak kan. Tak boleh nak cakap apa. Kita kena dengar cakap depa lah kan. Sebab dia mak kan. Kalau dia suruh teman dia tidur, kita kena teman dia tidur kan. Jadi kalau orang kata apa, kalau malam tu nampak benda tu, dan kena hadap je lah kot. Itulah. Sebab dia cakap jangan tidur selagi dia belum tidur. Nak buat macam mana? Tunggu je lah kan. Kan. Walaupun kita dah mengantuk kan, itulah kita kena jadi anak yang solehah. Gitu. Tapi benda tu terapur situ. Jadi masa tu lebih kurang dalam pukul berapa? Lebih kurang agak dalam pukul 2, 3, 2.30 macam tu kot. 2.30, 3 pagi juga Sebab area rumah ayah Caca tu macam memang keras sikit lah. Dekat even belakang rumah tu memang ada pokok mangga besar lah. Memang duk nampak kat situ memang ada Kak pun duk berdiri kat situ lah. Apalah, memang rumah tu memang keras. Area even tak dekat rumah tu pun dekat area sekeliling dia tu. Boleh tak kalau saya nak tanya, rumah tu dekat area mana sebenarnya? Okay, so kan saya kata sebelum ni Caca asal dari Kedah kan. Tapi kita orang ayah dengan mak pindah ke Sabah. So Caca dah membesar dekat Sabah for 20 plus years. So ayah Caca bekerja dekat Semporna, Sabah. Okay. So the house area memang dekat somewhere in Semporna lah. Oh, ini cerita orang-orang Sabah ni. Lain macam. Kepada orang-orang Sabah yang tengah menonton sekarang ni, kalau korang tahu kat mana tempat yang Caca cakap ni, korang tolong komen lah. Tapi aku tahulah macam agak susah juga nak cakap sebab kan Semporna tu bukannya kecil kan, besar juga kan. So nak teka kat mana tu macam agak payah juga. Tapi whatever it is lah, korang just teka je lah kan dekat komen, mana dah tahu kita boleh jumpa kat tempat tu kat mana kan. Tapi kalau nampak benda tu tengah duk tergapung kat ujung kaki kan, mesti dia nak something tu kan sebenarnya kan. Sebab ibu saya time tu tengah datang bulan. Benda tu kan suka darah. So itulah kot rasanya. Probably tengah tunggu the time lah kan. Tunggu the time. Just the right time. Nasib dia pun terbangun. Lepas tu dia suruh Caca pula yang berjaga. Tapi mak Caca pun pandai juga. Basically masa dia suruh Caca jaga, dia dah bagi tahu kan. Dia tak bagi tahu lah juga. Itulah. Dia bagi tahu esoknya. Tapi kalau katalah kan, mak masa tu macam jelah orang tengah kelang kabut, orang tengah gelabah, and dia terbagi tahu kan, macam Ca, teman mama tidur ke apa, sebab tadi mama nampak benda ni dekat ujung kaki Apa Ca buat sebenarnya? Mama tak payah tidur lah. Tak payah tidur. Dua-dua tak payah tidur kan. Aduh, pening kepala macam tu. Tapi jarang kita nak dengar cerita-cerita yang orang jumpa benda-benda macam penanggal ni, jarang. Memang jarang. Kebanyakannya semua cerita yang pasal Fatimah Rockers, cerita pasal gula-gula dan sebagainya. Yang bala-bala ni memang sangat jarang kita jumpa ataupun kita dengar. Betul. Ca kira orang yang keberapa sekarang ni? Orang yang ketiga rasa yang cerita pasal benda ni. Yang dulu yang abang ingat ni lah, si Abang Izham. Abang Izham, betul. Yes, dia memang cerita detail lah pasal benda Allah ni. Yang masa dia pergi dia pergi masuk hutan dengan cousin dia tu nak pergi tangkap burung wak-wak ke apa benda tak? Tapi biasanya orang kata benda tu akan datang as bunyi burung wak-wak tau. Benda tu kalau Caca tak salah tahulah pasal benda tu, dia akan buat bunyi macam burung wak-wak tu. Kalau tu malam dengar Caca naik bulu roma. Kalau benda tu sekarang dah pukul apa Caca? Dah pukul 11.30 ni. Dia nak datang, dia akan buat bunyi burung wak-wak. Macam tu lah. Sebab kadang-kadang dekat rumah ni, dekat rumah yang abang tengah duduk sekarang ni, kadang-kadang pukul 2-3 pagi macam dengar bunyi burung. Tapi tak sure sama ada macam bunyi burung apa lah. Sebab kita tak tahu bunyi burung tu bunyi burung apa kan. Macam burung wak-wak pun sampai sekarang I tak tahu bunyi burung wak-wak ni macam mana kan. Tapi pukul 2-3 pagi bunyi burung, so macam agak pelik juga kan. Agak pelik juga. So macam buat bodoh je lah. Okey Ca, jom kita dengarkan cerita Caca yang keempat. Alright, so cerita Caca yang keempat, Caca bawa masa Caca dekat Matrix. So, Matrix kat mana tu?
matrikulasi. Dekat mana? Dekat Labuan. Saya cakap Sabah kan. So saya masuk dekat Matrix Labuan lah. So okay, masa tu kita Caca dengan housemate Caca, roommate Caca, dia ni ketua blok, Caca penolong. So kita orang ni yang akan pegang kunci pegang kunci blok, pegang kunci bilik Umi lah, kita orang panggil bilik Umi lah kan. Okay, so malam tu, ada satu malam tu kita orang tiba-tiba ada orang ketuk pintu, macam bagi tahu macam yang bunyi huha-huha tu lah. Lepas tu kita orang buka, tanya kenapa. Lepas tu kata boleh saya dah call Umi dah, boleh tak buka pintu dekat bilik Umi lah sebab nak ada orang kerasukan. Lepas tu saya pun macam yang panik dah lah kan, apa semua kan. Lepas tu turun buka pintu apa semua, rupanya dia orang dah contact, macam ustaz suruh datang panggil mak budak tu apa semualah. Macam kita orang punya job ni just nak buka pintu je, pintu bilik Umi tu lah. Macam bilik ketua blok kita orang lah. So kita orang buka. Lepas tu Umi call Caca, kata tunggu je sampai macam semua dah selesai apa semua, lepas tu kunci je sebab Umi tak dapat datang. So kita orang yang macam teman, lepas tu mak budak tu ada ustaz, ada mak ayah dia semua ada lah. Lepas tu lepas tu masa tu tingkap bilik Umi tu dia macam dia yang jenis clear punya tingkap tu, yang jenis yang satu tu, tapi yang jenis clear tau. Dan satu area dekat sebelah meja Umi tu dia tu tak ada lansir, so kiranya macam boleh nampak lah belakang tu hutan. Lepas tu dia macam kena rasuk apa semua ni. Macam hati macam kata tengok dekat tingkap tu. Lepas tu saya tengok lah, saya nampak benda putih lalu. Macam terus saya macam terpegang kuat tangan kawan saya tu lah. Lepas tu bila ni saya macam angkat balik semula, tengok yang macam time budak tu dengan ustaz duk tengah berubat apa semua. Abang tahu apa saya nampak? Saya nampak nenek kebayan duduk mencangkung tepi budak tu. Aduh, dia buat apa? Dia duduk mencangkung je. Dia macam duduk mencangkung sambil tengok budak tu. Basically kalau kata dia duduk mencangkung dan just tengok budak tu je, basically dia tak ada buat apa-apa lah. Dia just tengok je. Dia memang dia tengok lah. Dia duduk menghadap dekat budak tu. And Caca seorang je yang nampak? Caca seorang je nampak. Saya tak tahu lah ustaz tu nampak ke juga ke apa, tak tahulah. Tapi masa tu memang Caca, sebab Caca duduk straight dengan budak tu, Caca terus memang dalam hati Caca terus macam tunduk. Caca pegang tangan kawan tu, sebab tu first time Caca nampak budak kerasukan. Caca tak pernah nampak selama ni. So kira macam takut jugalah kan. Lepas tu bila dengan nampak ada benda putih lalu dekat luar cermin tu, macam okey lagi lah, macam tak apa lagi lah. Sekali saya tengok angkat macam toleh depan tu, sekali nampak ada nenek. Memang nenek duduk mencangkung tepi budak yang tengah kerasukan tu. And Caca masih ingat tak macam mana pakaian dia? Pakaian dia lusuh abang. Dia macam macam baju kedah, kurung kedah yang pendek tu, dengan kain batik kot. Lepas tu rambut dia kusuk masai. Lepas tu muka dia macam terkopik. Rambut dia sangat kusuk masai. Memang serabai gila lah dengan rambut putih dia semua kan. Memang rambut dia macam rambut putih greyish macam tu. So lepas pada Caca nampak tu, then what happened after that? Lepas tu Caca tunduk. Caca dalam hati memang Caca baca ayat kursi 3 kul apa semua. Lepas tu memang Caca macam tunduk dalam 2-3 minit jugalah abang. Memang Caca tak tengok pun sebab budak duduk meracau sangat-sangat kan. Lepas tu
Caca toleh lagi sekali memang tak ada dah. Tapi Caca duk nampak lah macam masa budak tu kena kena hantar orang hantar santau. Lepas tu masa dia duk, Caca nampak lah macam dia duk tarik, macam Ustaz kata bawa keluar benda tu ada kat mana lagi. Macam dia duk tarik dari tangan dia apa semua tu. Caca nampak macam macam mana nak cakap macam mana nak describe benda tu. Dia macam benda tu halus, benda tu sangat halus. Lepas tu dia macam nampak macam tajam. Warna apa? Macam warna macam silver koko macam tu. Saya tak tahu macam mana nak describe. Tapi benda tu dia keluar dari tangan dia. Masa yang Ustaz dia tengah berubat tu. Ustaz tu dia kata bawa keluar dari tangan dia lagi. Bawa, di mana lagi dia cakap macam tu. Lepas tu dia duk tarik lah dari tangan dia apa semua ni. Dia bawa keluar. Memang saya duk nampak dia duk tarik benda tu dari macam, dia macam bukannya satu-satu tau abang. Dia macam benda tu panjang, macam nak kata benang pun boleh. Dia macam dia tarik benda tu halus dan keluar dari dia punya tangan. Dan tapi Caca tak apa tahu tak apa sebab yang dia kena macam tu. Dia ada mungkin probably kalau dia tahu ke apa yang dia share dengan Caca tak ada. Caca dapat tahulah dia ni aib family dia kot abang. So Caca tak berani nak share jugalah. Tapi kalau boleh lepas dengar cerita ni sedekahkan Al-Fatihah lah kat dia sebab dia dah tak ada. Oh ya ke? Dah lama dah dia meninggal? Berapa bulan lepas yang dia kena tu lah. So kiranya baru tu kita orang dapat tahu dia dah lama sebenarnya seduk sakit tu. Jadi maknanya memang sampai ke dia meninggal lah ni, dia kena buat kena buatan orang Astaghfirullahaladzim. Kesian macam tu kan. Kalau macam tu, aduh, tak tahulah apa nak jadi betul lah. Tapi tak apa, as in benda ni pun boleh jadi pengajaran untuk kita kan. Dengan betul. Untuk Caca, untuk abang, dengan untuk penonton segmen kan. Kalau kita kalau rasa diri kita sakit dan sebagainya, tolong pergi berubat teruslah kan. Jangan tunggu-tunggu kan. Dan cubalah orang kata macam tingkatkan ilmu kita di dada lah untuk lindungi kita daripada benda-benda macam ni kan. Betul. Ni seram juga. Okey Ca ada lagi cerita yang kelima mungkin? Ada boleh insyaAllah. Okay, alright, jom kita dengarkan cerita Caca yang kelima. Okay, so cerita ni masa saya cakap Matrix juga. Okay, ada satu hari tu malam kita orang macam ada meeting, bukanlah meeting, macam perjumpaan dengan semua pelajar. So kita orang pergi ke dewan lah macam biasa apa semua. So dah malam. Lepas tu Caca jenis yang rimas kalau nak tidur berpeluh macam tu. So malam tu balik, kita orang punya aras toilet tu tak ada lampu. So Caca ni pun macam gagah pilah mandi je lah. Memang gelap lah, memang tak ada, aras tu memang tak ada lampu. Dengan sekali toilet tu tak ada lampu. Aras kita orang je, aras atas semua ada. Tapi aras kedua tak ada, aras 3, 4 ada. So kiranya masa tu Caca masuk mandi, tak ada orang dalam tu. Dah lewat dah, kita orang balik pun nak pukul 11.30, 12 macam tu jugalah. So masa Caca mandi dalam toilet tu tak ada orang lah. So Caca duduk mandi, Caca ingat lagi Caca duduk nyanyi lagu Maroon 5. Okay. Lagu tak nak kalah Lepas tu Caca duduk mandi Okey ni hati Caca macam tengok atas. Caca ni pun tengoklah atas. Abang tahu menjuntai rambut dia jatuh ke dalam cubicle Caca duduk mandi tu. Yang kau gatal pergi tengok atas buat apa? Yang Cha nampak kat atas tu siapa sebenarnya? Kak Pon. Aduh, dia boleh mengendap pula orang nak mandi Dia duduk memang duduk kat atas dia macam badan dia half. Tak tahulah dia nak masuk dari cubicle sebelah menjongik ke atas macam tu, tapi memang badan dia half.
tangan dia, kuku dia dekat tepi dinding tu macam yang macam abang dapat bayangkan tak dia macam dia keluar macam tu dia macam tu kat atas. Kepada budak-budak universiti yang korang nak mandi time-time malam ni, fikir 5-6 kali kan. So after that, then lepas Caca nampak benda tu, then awak lari ke atau macam mana? Teruskan mandi ke apa? Saya teruskan mandi sebab memang nak habis gagah betul. Teruskan mandi. Lepas tu teruskan mandi apa semua, okey lah, fine. Lepas tu tak habis kat situ masalahnya. Okey, kiranya malam tu tidur dah lah apa semua. Lepas tu nak dijadikan cerita, Caca terbangun dalam pukul 3. Macam bilik Caca dekat je tau dengan toilet. So kiranya Caca terbangun masa tu nak pergi toilet lah. Caca keluar pergi toilet, patah balik. Kan kita kan masih awal lagi tu. So macam kira tak adalah kata mamai, tapi macam baru bangun macam tu. So Caca duduk berjalan tu, Caca gosok mata, Caca tutup mata tau. Caca berjalan sebab memang dekat bilik tu. Macam Caca tahu dah macam okay, corner sini, lepas tu akan masuk ke bilik sekejap lagi macam tu. So Caca jalan sambil tunduk, sambil gosok mata. Tapi mata ni tutup tau. Yang sebelah tu tak adalah tutup habis, tapi yang macam tutup sikit je. So kiranya macam masih boleh nampak sikit-sikit. So bila Caca angkat kepala Caca, macam tengok balik jalan tu, dia berdiri sebelah kiri. Dia tengah tengok awak berjalan ni. Aduh, and orang benda yang sama lah, benda yang sama yang dekat dalam toilet tu. So lagi Caca ni jenis melata. So macam Caca sambil duduk jalan tu, bila Caca angkat kepala, Priang tu macam terkejut tau benda tu. Lepas tu Caca macam Astaghfirullahaladzim. Lepas tu Caca terus masuk bilik, lepas tu terus tidur. Memang tutup selimut je lah. Awak just bayangkan awak melata, sekejap dia pun menjawab, melata je. Oi, kalau kena macam tu Caca pengsan kan. Boleh tahan juga cerita awak, walaupun pendek-pendek ceritanya. Tapi dia punya point tu sampai lah orang kata kan. Seronok dengar cerita awak ni kan. Pendek-pendek tapi orang kata dia tak corner banyak-banyak dia straight to the point orang kata kan. Senang. Okey Cha, terima kasih sangat-sangat Cha sebab sudi berkongsi lagi sekali cerita dengan The Segment ya. Tapi sebelum kita mengakhiri kita punya podcast untuk malam ni, Cha ada apa pesanan tak untuk penonton-penonton segmen dan juga mungkin peminat-peminat Cha yang tengah menonton sekarang ni? Wah, gitu. Cuma nak bagi macam kita sama-sama lah kita sekarang dah maju kan. Dah 2021. Rasanya tak perlu kot kalau macam Caca bagi contoh macam bagi contoh, kalau macam ada orang yang dengki ke apa ke, tak perlu kot nak sampai guna benda-benda yang tak baik ni, seperti macam nak hantar santau ke, sihir ke apa ke, tak perlu kot. Cuba ambil macam kalau macam kita macam Caca bagi contoh, kalau macam kita nak buat ke orang tu sebab kita dengki dengan dia punya kejayaan, why not kita ambil benda tu macam as satu lonjakan untuk kita, aku pun nak jadi macam tu, atau aku pun boleh jadi lebih baik daripada dia. So ambil benda tu jadi macam satu point untuk semangat. Kita tolak diri kita maju lagi ke depan, instead of kita nak tengok orang tu tak buat jahat tau dengan kita yang buat jahat kat orang tu. So macam tak perlu kot sampai macam tu. So kalau macam dengki dengan cara macam tu, why not kita majukan diri sendiri, teruskan diri sendiri, tak perlu nak macam buat benda-benda yang tak elok ni. Okay, thank you so much sebab orang kata bagi advice yang sangat simple tapi cukup padat lah orang kata Okay Cha, sebelum kita end the call untuk malam ni Cha, abang just satu soalan nak tanya. Kalau tak keberatan untuk Cha share, kawan Cha yang meninggal tu, siapa nama dia? Nama dia Caca tak perlu share kot abang.
Okay, kita bagi fine, tak apa. It's okay kalau Chan tak nak share disebabkan privacy, tak apa, tak ada masalah. Tapi dekat sini aku just nak ambil kesempatan ni untuk mengajak semua penonton-penonton di segmen dan juga diri aku sendiri untuk kita sedekahkan Al-Fatihah kepada kawan Chan yang meninggal baru-baru ni disebabkan oleh hasil buatan orang. Al-Fatihah. Amin. Okey Syah, abang rasa itu saja untuk malam ini. Okey guys, kepada siapa yang ingin share cerita seram dengan kami, korang boleh hantar email kepada kami di hellosegment@gmail.com ataupun korang boleh DM kami di Instagram @hellosegment. Okey, dan aku rasa itu saja untuk malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment, and kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.